Tosi, dengar kata tadi dipanggil oleh pihak polis. Oh, tak betul itu. Saya ada ya di sini. Oh, ada tak betul lah Tak ada, tak ada. Sebab line clear lah. Line clear, line clear. Line clear, okey. Saya tak adalah soalan nak tanya sangat, tetapi saya ni sebenarnya nak pada direct terus lah kepada perkara-perkara yang rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu apa? Nak tahu apa? Rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu manifesto Perikatan Nasional Negeri Kedah. Sebab apa? Okay. Sebab contoh, Menteri Besar Selangor ni bagi tahu Kedah ni tak ada alat tuju pun. Sanusi ni apa pun dia tak tahu. Alat tuju pun tak ada. Rafizi pun cakap benda yang sama juga. Anwar pun cakap benda yang sama. Jadi manifesto Perikatan Nasional Negeri Kedah di bawah Datuk Seri. Baik dahulu saya ucap terima kasih kepada Syekh Azri. Apa gomo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya kan? Nah, cun. Okay. Pertama sekali saya nak abang kat mereka tu lah, yang janganlah menganggap Kedah ni lekeh sangat kan. Apa nama, lain pada mereka tak boleh buat kerja baik lah. Saya duk tengok hak saya buat ni lebih baik, jauh lebih baik pada mereka. 8 bulan ni tak ada apa pun nampak. Asyik duk cari salah orang je kan. Saya cari salah ni, benda cari salah ni di mana apa ada. Kalau carilah benda salah tu, tapi bukanlah itu tujuan Allah Ta'ala hantar kita main dunia ni cari salah orang, bukan. Tujuan Allah hantar kita main ni jadi khalifah, buat sebanyak mungkin kebaikan. Dia pun kita buat kebaikan, kita tak nak beri perhatian kepada keburukan orang. Sehinggalah mereka ni main duk buat keruh sungai kita ni. Tanpa ni tak ada kerja lain, duk cari salah orang je. Mana dia hasil kerja apa? Sampai sekarang ni saya tak nampak apa hasil kerja mereka tu. Oleh kerana tak ada kan, tak nampak hasil kerja. Rafizi ke, Saifuddin ke, Papanon ke, tak ada hasil kerja apa. Apa yang apa buat? Klaim kerja orang. Tahu klaim kerja orang, kemudian tu cari salah orang ni. Saya rasa rakyat Malaysia ni bukan nak menunggu hidangan siapa yang bersalah. Kita menunggu apakah Malaysia baru yang mereka janjikan itu benar-benar dapat direalisasikan. Kalau nak cari salah orang, berlambaklah salah. Tuhan pun larang tau. Tuhan kata wala tajassasu. Tajassus ni adalah satu istilah hang mengintai-ngintai cari salah orang. Dia kan jadi tajassus. Kesalahan ni digembar-gemburkan, dibuka, diselak habis ke semua. Tu jadi tajassus. Satu Tuhan larang. Baca surah Al-Hujurat. Banyak tu surah Al-Hujurat ni tentang panduan-panduan personal. Jangan jadi tajassus, jangan mengintai cari salah orang, jangan sangka buruk ke orang, jangan bawa cerita-cerita tak benar, kena selidik dulu. Itu semua pedoman-pedoman asas dalam kehidupan ni untuk membina dunia yang lebih baik. Jadi saya duk tengok pakat nak jadi tajassus semua pasal apa? Takkan turut tujuan Madano ni, Madani. Tapi depa duk cari salah orang, bila dapat kita duk cari bila buka pasal dia bagi perintah mahkamah pula. Bila kegairahan tu telah melanda di tengah masyarakat oleh kerana mereka ni duk bawa, maka orang akan tindak balas. Bila tindak balas tu, jadi banyaklah keburukan-keburukan yang muncul di tengah masyarakat ni. Setiap hari dihidangkan dengan salah orang tu, salah orang ni, lepas tu tindak balas orang ni, cari salah orang tu, cari salah orang ni. Bila dunia ni nak bergerak ke depan? Itu soalan Papa Gomo tadi ada, ini manifesto Kedah untuk PRN 15 ini ada 17 perkara, tidaklah menjanjikan bulan dan bintang, tetapi adalah lanjutan daripada apa yang telah kita laksanakan dalam tempoh 3 tahun ini. Kita punya tagline ini The Greater Kedah lah. Kita nak The Greater Kedah. Dia ada saya 17 ni saya baca poin-poin dia saja. Pertama sekali nak baca hak mana satu tak tahu. Wow factor. Yang wow factor tu ni. Wow factor. Kita habaq sikit pencapaian dulu. Pencapaian. Yang pertama, pencapaian dulu, baru kita nak pergi bergerak ke mana, apa manifesto yang kita berjaya selesai isu berkelak air yang tengah dalam progres sekarang ni. Ada 2 benda kita buat serentak.
Di samping membina 5 LRA baru, kita juga buat tindakan untuk mengatasi NRW, Non-Revenue Water, secara bersepadu. Kita pekat dengan sektor swasta, mereka turunkan pelaburan, pun melibatkan peruntukan lebih kurang 900 juta juga, 940 juta sebenarnya untuk mengatasi NRW. Kalau kita ada LRA yang banyak, LRA baru lah tu, bila kita proses air lebih banyak, jadi tekanan dalam sistem pipe kita akan lebih tinggi. Sistem pipe yang uzur ni akan menyebabkan lebih banyak kebocoran berlaku. Jadi mau tak mau 931 untuk bina LRA ni kita kena sekalikan dengan penggantian sistem pipe dan meter supaya NRW itu dapat diatasi. Jadi yang ni pun SPAN telah luluskan. Inilah satu-satunya projek pioneer di Malaysia ini melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur air. Yang LRA kita guna pinjaman dan geran daripada persekutuan untuk sistem pipe sepanjang 13,000 km. Berapa? 13,000 km bukan pendek-pendek tau. 13,000 km. Dia kalau kita belajar sikit lah, NRW ni dia ada 3 punca. Yang pertama sistem pipe yang uzur, yang kedua kecurian, yang ketiga commercial loss. Commercial loss ni meter tak jalan. Jadi dikira NRW juga, Non-Revenue Water. Untuk atasi ketiga-tiga punca NRW itu, kita libatkan sektor swasta. Selepas beberapa proses perolehan yang diluluskan oleh SPAN, maka kita telah buat lantikan dan progres ni sedang berjalan. Untuk tahun pertama ni, target kita menurunkan NRW sebanyak 5%. Daripada sekarang ni 48 dan 49, ada ketika sampai cecah 50. Untuk reduce 50%. Bayaran kepada sektor swasta ni ialah profit sharing. Berapa loss yang kita save tu, daripada hasil tu kita share. 70 swasta, 30 sadar. Itu adalah penyelesaian bekalan air jangka panjang untuk negeri Kedah. Di samping kita bina beberapa LRA dan jajaran pipe baru, kita buat penggantian pipe-pipe lama. Kita teruskan. Penting sumber asas. Jadi bila kita bercakap benda-benda ni kan, depa tu tak apa minat. Sebab depa minat nak cari salah saja. Saya yakin dalam perkara-perkara macam ni pun sedang bergeraknya Saifuddin di Kedah ni untuk mencari salah. Apa-apa salah dia akan buka lah. Saya kata tapi teruk sangat puding poka tu si. Puding poka tu teruk sangat. ada gambar dalam orang datang beraya dia pergi buat sedang media. Teruk sangat. Low class. Itulah saya kata kalau bergambar pun jadi satu kesalahan. Saya ingat ribu-ribu dah bergambar dengan saya ni. Saya tak tahulah siapa dia bergambar tu kan. Kalau saya kenal, saya abang saya kenal. Kalau saya tak kenal, saya abang saya tak kenal. Bukan kita kenal semua orang yang boleh yang main bergambar dengan kita tu. Yalah. Orang nak meraih kita raikanlah orang. Yalah, betul. Seperti yang saya sebutkan beberapa kali sebelum ini, Federal ni seboleh-bolehnya dia nak claim semua pelaburan yang masuk ni kerja dia lah. Yang kemarin pun Papa Non claim Infineon tu dia yang bawa. Saya tengok video tu. Saya tengok. Yakin. Dia dengan Rafizi. Yakin. Dengan confidence sekali. Mereka ni, dua orang ni kena tahu Infineon tu sudah ada di Kulin 17 tahun lamanya. Mereka dah ada buat operasi di situ. Bukan baru nak masuk. Kalau mereka umum seolah-olah mereka yang nak bawa masuk. Jadi kawan-kawan saya yang kerja di Infineon tu gelak lah. Dia kata lah ni sebenarnya kami duk kerja di mana? Kalau Infineon baru nak dibawa masuk, sebenarnya kami ni duk kerja di mana? Infineon tu dah ada. Saya pun dah pergi tahun lepas untuk merasmikan satu penambahan. Ada tu pun 8 bilion. Kemudian tu mereka dah maklum mungkin mereka akan tambah lagi pelaburan 25 bilion yang akan direalisasikan dalam sikit masa lagi. Saya kata terima kasihlah kerana memberi kepercayaan kepada Kedah, Malaysia untuk destinasi terbesar pelaburan Infineon. Dia orang mari sini ni satu kerana dia ada supply chain yang bagus dalam environment di Kuala High-Tech tu. Kebanyakan pelabur-pelabur yang kita bawa masuk tu adalah vendor kepada syarikat induk yang menjadi player utama dalam tenant di Kuala High-Tech Park. Dan dia orang claim ini kerja Maida. Sebenarnya Maida ni dia agensi kebangsaan. Dia tak boleh bekerja untuk bawa mari Kedah saja sebab negeri lain pun mau.
Maida ni memasarkan Malaysia di luar negara. Jadi destinasi di mana pelabur nak melabuhkan pelaburan mereka itu, mereka akan tengok negeri mana yang paling baik. Betul. Jadi kita ada tim di KTPC yang hebat, di mana Maida buat marketing, mereka akan hadir, mereka akan follow up. Mereka pergi tunggu pelabur tu, jumpa pelabur, nak meyakinkan mereka, mereka patut pilih Kedah. Ya. Atas beberapa Kena report. Hero Malaya kita kena report. Hero Malaya kita kena report, guys. Itulah dia, guys. Dah kena report dah. Awak. Dah kena report dah. Itulah dia, koyak, guys. Koyak dah 30,000 dah. Dah 30,000 dah. Aduh. Koyak teruk, dia orang koyak teruk. Mak, cerita pasal pembangunan pun dia orang koyak. Cerita pasal pembangunan. Pembangunan ni pun tak tanya lagi ni, ada ni. Kereta Kedah tak tanya lagi, REE tak tanya lagi. Weh, panas tak apa, jangan koyak weh. Teruklah dia orang ni. Aduh, anak-anak papa ni betul lah. Aduh, tak apa, kita minta dia pakai aircon satu lagi lah Kita minta pakai aircon satu lagi lah. Terima kasih lah, saya nak terima kasih lah untuk bawa Sanusi ni bukan senang lah Terima kasih lah pada sahabat Saudara Zuk, yang sanggup terbang ke Kedah ni, jumpa dengan Sanusi ni, jumpa dengan Ustaz Ilmi ni, minta untuk live untuk saya ni. Saudara Zuk, dia dulu mantan Ketua Pemuda PAS Hulu Langat lah, Saudara Zuk, sahabat saya. Sekarang ni dengan penerangan Perikatan Nasional, penerangan PAS. Jadi terima kasih brother, terima kasih. Saya rasa dia tengok ni. Itulah. Salah orang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi tak? Okey, awak. Tak tahu, saya tiba-tiba dia hilang gitu. Aduh, Dr. Sri, Gangguan. dia orang tetap akan ganggu lah. Dr. Sri, saya nak terima kasih kepada Ustaz Ilmi lah yang tolong saya arrange Datuk CVC dengan saya ni. Dengan saudara Zuk. Zuk yang pergi jumpa itu hari. Naik terbang pergi Kedah jumpa. Okey, Dr. Sri. Saya sambung. Sambung boleh lah. Tapi saya rasa dia orang akan serang lagi. Jadi saya tak nak ganggu benda yang rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu. Okey. Kita terus kepada REE. REE ni apa benda tu? Apa REE ni? Saya nak sambung sikit pasal pelaburan ni. Dia pada klaim Maida tu. Dia kata kita ni tak kerti buat apa. Sebenarnya tim di KTPC, tim di Kedah Invest, tim di UPen sangat cekap lah untuk cari. Kita cari vendor-vendor kepada pelabur utama masuk. Jadi kebanyakan yang akan masuk kemudian ni adalah vendor-vendor. Dan ATNS tu sendiri adalah pembekal kepada komponen-komponen utama Intel. Jadi bila Intel dah sana, dia belum ada ke sini. Sebenarnya kalau dia orang tengok environment, ATNS sendiri dia maklum kat saya, dia pergi 40 site lebih kurang, termasuklah di Vietnam yang offer zero cukai. Selama dia operasi sana, Vietnam tak akan ambil cukai. Dia nak orang dia ada kerja. Tapi dalam 40 lokasi tu, dia pilih Kedah. Saya tanya pasal apa hang mai Kedah. Dia kata pasal hang lah satu-satunya orang yang tak bercakap sebelum masanya. Walaupun dia mai jumpa saya awal, saya tak bercakap. Tak umum lah, tak seronok macam papanan umum tu. Sebab dia kata, bisnes ni macam politik juga. Sehingga ketika tiba waktunya kita tak cakap, kita tak payahlah cakap. Bila dia dah buat tu, berjaya direalisasikan, tak apalah, siapa nak claim milih pun claim lah, saya tak ada masalah apa. Siapa nak ambil claim pun, tapi bila dia kata kita ni tak reti apa satu, semua kerja dia buat bagi, saya rasa tu tak betul. Betul. Rakan-rakan yang bekerja di Kuliah Tech Park yang memahami selok-belok bagaimana untuk membawa masuk pelabur ni, telah bekerja di sana, ada kerja 20 tahun, ada kerja 25 tahun, dia tahu macam mana nak buat kerja.
Jadi janganlah melekehkan kerja orang lain kan. Walaupun Maida, tapi saya kata Maida buat kerja baguslah mempromosikan Malaysia. Mereka bagi option Kedah ni salah satu daripada destinasi. Jadi kemudian tu kerja kita lah pula nak bagi meyakinkan pelabur untuk datang ke Kedah. Itu yang kita buat, sebab tu pelabur masuk banyak. Janganlah menafikan kerja orang lain sama sekali kan. Itulah saya nak pesan dalam sektor pelaburan ni, dia orang masuk ke Kedah ni kalau campur dengan hak papanan umum tu, hak dia kata dia bawa masuk tu 91 sebelum ni campur dengan 25 dah jadi 116. Hebat. Sejak kita jadi kerjaan ni. Jadi tidaklah PN hak dia kata koman ni parti lebay. Roti cakap tak reti buat kerja ni. Kita bukan anti pembangunan, kita mau bangunan. Kita tahu macam mana nak buat. Kalau hang pandai, hang jangan anggap orang bodoh. Betul. Ya, okey. REE, masuk REE terus. Hari terus. Bukan. REE Sebab terus. ramai orang nak tahu REE ni apa. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Baik, saya rasa ni topik yang penting. Sebenarnya untuk menghentikan polemik atas kepentingan politik yang berlebihan dalam isu REE ni, saya nak share dengan tuan-tuan satu laporan daripada Jabatan Perhutanan yang melaporkan keseluruhan kejadian tu, sebab tanah ni tanah Jabatan Perhutanan. Bukan state land tapi dia tanah hutan simpan. Bila kita bercakap, tu saya cakap banyak sangat, kita malas lah kan lu cakap banyak-banyak ni buat apa. Kalau dia nak ajak debat pun, saya kata kalau nak debat, tak nak elak daripada perdebatan tu menjadi debat politik. Eloklah debat dengan pengarah tanah ke, pengarah hutan ke, bagi mereka bagi fakta yang sebenar daripada agensi. Saya rasa dia akan mati. Jadi bila dia ajak saya debat, dia akan berpolemik dalam politik ni tidak berkesudahan. Untuk tutup cerita ni, boleh je saya minta pengarah PTG ke, pengarah hutan pergi mewakili kerajaan negeri untuk berdebat dengan Menteri Dalam Negeri. Tapi bukanlah namanya debat. Untuk memberi cerita sebenar daripada naratif dan persepsi yang sedang dibina oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution ni kepada orang ramai. Laporan ni ditulis kepada saya beberapa minggu lepas. Hutan simpan Bukit Enggang ni, dia kategori hutan darat asli. Keluasan keseluruhan Bukit Enggang ni 6,744 hektar. Diwarta pada 1933. Sebagai besar kopartmen dalam hutan Bukit Enggang ni iaitu 4,836 hektar dikelas sebagai hutan pengeluaran dan 1,908 hektar dikelas sebagai hutan perlindungan. Jawatankuasa Hasil Bumi yang bermesyuarat pada 2015. Mesyuarat bilangan 3 2015 bertarikh 12 November 2015 telah meluluskan kawasan ladang hutan di Kopartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang kepada Perbadanan Menteri Besar Kedah. Yang dia kata, siapa yang bagi kepada MBI? Sanusi. Siapa MBI pengusi? Sanusi. Siapa yang jadi Sanusi bagi kepada Sanusi untuk kawasan itulah. Sebenarnya diluluskan tahun 2015. Lama tak tahulah duk mana tu masa tu 2015. Sanusi ada mana saya pun tak tahulah, kena tanya dia lah. Kemudian tu oleh kerana tahun 2015 ni diberi kawasan tu sebagai kawasan ladang hutan kepada MBI dengan satu syarikat usaha samalah. Jadi pembalakan ladang hutan ni dia tebang pokok asli, dia tanam pokok ganti. Ada 7 spesies yang dibenarkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia yang dikelaskan sebagai spesies yang dibenarkan untuk ladang hutan ganti. Antaranya Albizia dan TLC. TLC ni Timber Latex Clone. Timber Latex Clone ni banyaklah dibuat di negeri-negeri lain termasuk di Kedah. Tapi Albizia ni spesies baru. Jadi kawasan ladang hutan di Bukit Enggang ni ditanam Albizia. Albizia ni dia kategori spesies macam pokok petai belalang. Jadi pada masa kita buat bantahan tu, kita sebutlah juga kepada mereka ni kenapa ditebang hutan-hutan yang bernilai tinggi macam pokok-pokok merba, pokok meranti, pokok-pokok keruing, pokok-pokok hebat lah. Yang kekal ni ditanam pokok petai belalang. Pokok petai belalang ni spesies kayu lembut, boleh buat tisu je. Berbanding dengan pokok-pokok asli. Pada masa itu kita buat bantah lah 2017. Saya fikir tadi pada masa itu pun telah dicerahkan lah. Sehingga 2016 500 hektar telah dicuci untuk tanaman ladang hutan ganti
Sehingga kini keluasan kawasan telah ditanam dengan spesies albizia adalah 360 hektar bermula 2018. Manakala seluas 89 hektar ditanam spesies durian. Ini pun kelulusan zaman dulu. Sehingga 2018. Kelulusan zaman dulu. Saya tak tahu datang daripada mana durian ini. Tapi durian dibenarkan tiba-tiba. Dan saya dapat laporan daripada pengarah hutan. Kerajaan membuat keputusan daripada keluasan ladang hutan diluluskan 20% dibenar tanaman durian. Tanaman durian ini bukan salah satu daripada 7 spesies yang dibenarkan untuk ladang hutan ganti. Pada 26 September 2022, ini kejadiannya. Jabatan dan daerah SIK membuat aduan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kedah berkaitan penahanan sebuah lori yang disyaki membawa bahan tanah yang mengandungi REE ditahan di IPD SIK melalui siasatan awal PDRM menyatakan bahan tersebut diambil daripada hutan simpan Bukit Enggang. Kemudian Jabatan Perhutanan menahan pemandu dan lori dan mengandungi 185 guni yang disyaki bahan REE disita di stor sitaan rampasan di Jenyang. Susulan itu 27 September satu operasi bersepadu melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Tanah Daerah SIK, Jabatan Mineral dan Geosains JMG membuat serbuan dan semakan ke kawasan disyaki REE diambil iaitu di kompartmen 12 hutan simpan Bukit Enggang. Hasil serbuan dan semakan, pasukan berjaya membuat sitaan pelbagai jentera, kenderaan dan peralatan pelombongan haram. Lanjutan itu PTG dan JPNK telah buka kertas siasatan dan telah merujuk serta mengemukakan kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kedah. Jabatan Perhutanan telah buka kertas siasatan atas kesalahan bagi kes perhutanan di bawah Seksyen 32-1, 47-1 dan 50-1, Seksyen 81-1D dan Seksyen 81-1E Enactment Pemakaian Perhutanan 1985. Jadi kita bila bagi benda-benda ni kan saya ingat isu ni boleh dihentikan. Kalau mereka gagah nak lajak api lagi, hang saja jahat sajalah. Hasil siasatan, Timbalan Pendakwa Raya mengusulkan Jabatan Perhutanan mengeluarkan kompaun secara maksimum kepada penceroboh hutan simpan kekal iaitu kepada subkontraktor syarikat Mahir Binari Sindian Berhad yang bernama Ho Chun Meng berjumlah 130,000. Kompaun yang dikenakan telah dibayar oleh individu tersebut pada 12 Oktober. Individu yang sama dikenakan kompaun maksimum oleh PTG 500,000 di bawah enactment yang digunakan pakai oleh PTG. Bahan yang disyaki RE sebanyak 185 guni telah diserah kepada PTG untuk diambil tindakan di bawah enactment Mineral Negeri Kedah. Lanjutan daripada ini juga berlaku penahanan ataupun rampasan bahan-bahan yang telah dipindahkan Bukit Enggang ni di satu stor di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Ini diserbu oleh SPRM dan barang itu dirampas dibawa balik ke PTG seberat 75 tan. Pada masa ini SPRM memaklumkan, dia kata disyaki ada bahan ini telah naik kapal, telah berlayak pun. Saya tak tahulah banyak mana, SPRM tak dapat kena pasti. Saya kata siapa yang lepas? Dia kata yang lepas ni di pelabuhan lah, custom. Mungkinlah custom pun tak tahu lagi bahan tu apa. Mungkin dia declare bahan lain. Jadi bahan tu dah lepas. Jadi SPRM kata kalau kita nak ambil bantuan Interpol untuk sekat kapal tu ataupun panggil balik kapal tu ke Malaysia, dia punya kos lebih tinggi daripada bahan yang kita nak siasat tu. Kita nak ambil tu, kosnya tinggi. Jadi SPRM berpandangan pada masa itu yang itu kita tak perlu lagi kerana kos dia tinggi dan bahan yang dirampas tu boleh dijadikan bahan kes. Akhirnya bahan tu dibida, dibuat pelupusan, dan dibuat bidaan. Harga reserve yang kita cek di harga pasaran ni kena cek di Shanghai Stock Exchange ke apa, komoditi di Shanghai lah, pasal bahan-bahan ni dijual beli di sana. Harga pasaran untuk 75 tan tu 2.69 juta lebih kurang. Jadi harga reserve dia tak banyak tu lah. Akhirnya beberapa company masuk bida, harga tertinggi yang diperolehi ialah 2.9 juta.
itulah harga bahan yang telah dirampas tu. Susulan penemuan pelumbangan haram tersebut, pihak Jabatan Perhutanan menjalankan beberapa siri kawalan keselamatan serta pemantauan bermula 27 September sehingga 3 Disember. Pada 31 Januari, pasukan rondaan dan pemantauan telah mengesan satu aktiviti yang mencurigakan di Kopartmen 12 Hutan Simpan Bukit Enggang. Semua maklumat awam mendapati kawasan terdapat kemasukan pekerja-pekerja ke kawasan itu. Susulan itu, Jabatan Perhutanan telah menubuhkan pasukan serbuan bersama Jabatan Immigration Malaysia dan melaksanakan serbuan di kawasan yang disyaki iaitu Kopartmen 12. Hasil serbuan, JPNK menahan 52 individu serta menyita sebanyak 37 jenis barang termasuk jentera, peralatan, baja, bahan kimia dan 363 guni yang berisi bahan yang disyaki REE telah dipindah ke stor sitaan rampasan di Jenyang. Bagi memastikan tiada lagi aktiviti pelumbangan haram di Kopartmen 12, JPNK telah menjalankan operasi pemusnahan bahan haram, struktur dan peralatan pelumbangan bermula 7 Februari hingga 16 Februari. Mereka potong semua pipe, mereka bakar api bang, mereka kambui hak mana lubang-lubang yang di korek tu, di boring tu. Kecuali beberapa kolam besar yang perlukan jentera-jentera berat untuk ditimbus. Jadi semua struktur lain tu dah dimusnahkan oleh Jabatan Perhutanan, dah tak boleh buatlah pelumbangan situ. Berhubung kes tangkapan 52 individu dan sita jentera, peralatan dan bahan yang disyaki REE, Jabatan Perhutanan membuka kertas siasatan untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi tindakan selanjutnya. Walau bagaimanapun, Jabatan Perhutanan dinasihat untuk merujuk kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia di Kuala Lumpur. Kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dan telah mendapat arahan tuduh di bawah Seksyen 47-1 Enactment Pemakaian Perhutanan Negara 1985 pada 30 Mac 2023. Pada 25 Jun yang lalu, Mahkamah Seksyen Baling telah menjatuhkan hukuman kepada semua tertuduh seperti berikut. 5 warga tempatan termasuk Ho Chun Meng iaitu subkontraktor syarikat Mahir Binari Sdn Bhd dan 2 warga Cina telah didenda RM5,000 setiap seorang. Dan saya dimaklumkan mereka ni ditahan di bawah SOSMA. 31 individu warga Myanmar dan 2 individu warga Nepal telah dijatuh hukuman penjara 6 bulan. Selebihnya telah dibuat pengusiran oleh Jabatan Immigration Malaysia balik ke negara masing-masing. Jadi tindakan susulan Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhutanan telah mengunci 3 pagar di laluan utama bagi mencegah pelumbangan haram berulang. Walau bagaimanapun, pagar ini akan dibuka sekiranya terdapat permohonan daripada agensi-agensi penguatkuasaan lain bagi menjalankan apa-apa siasatan lanjut. Jabatan Perhutanan bekerjasama dengan Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung untuk membuat pemantauan melalui imej satelit bagi mengesan pembukaan kawasan baharu dalam hutan simpan kekal di seluruh negeri. Jabatan Perhutanan bersama lain-lain agensi penguatkuasaan seperti JMG, PDRM dan PTG telah menubuhkan pasukan khas bagi melaksanakan pemantauan berkala di kawasan yang dikenal pasti hotspot pelumbangan haram REE. Perkongsian maklumat daripada agensi penguatkuasaan akan diperkasakan dalam menangani isu pelumbangan REE. Kesimpulan daripada Jabatan Perhutanan ialah menerusi aktiviti penguatkuasaan yang berterusan dan pemusnahan peralatan-peralatan pelumbangan haram, diyakini bahawa aktiviti pelumbangan haram REE dalam Kopartmen 12 Bukit Enggang telah lumpuh sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Jabatan Perhutanan bersama lain-lain agensi penguatkuasaan akan terus mengadakan rondaan dan pemantauan secara berkala di kawasan hotspot pelumbangan REE terutama dalam kawasan hutan simpan di seluruh negeri Kedah. Saya rasa ini kerja-kerja jabatan yang telah menyelesaikan isu kecurian ni. Tapi Saifuddin ni, oleh kerana dia cuba carilah kes di Kedah yang boleh mencalarkan kita. Ya. SPRM dah siasat. Tindakan dah diambil. Jadi yang sekarang ni yang dia menyerang Datuk Seri ni sebab apa? Sebab SPRM dah siasat. Takkanlah SPRM tak jalankan siasatan. Sebuah agensi dah selesaikan siasatan. Dah duduk, kemudian dah ada pendakwaan. Dia nak timbulkan, dia nak serang pula
nak serang saya lah kot. Dia kata satu-satunya Ya. isu yang ada di Kedah ni RE lah. Jadi nak calonkan Imej Sanusi ni, kita kena bongkar isu RE ni. Nak bongkar apa lagi, benda dah selesai. Lepas tu Selesai. mereka ajak saya, mereka kata debat dengan Saifuddin. Saya kata debat apa, benda hak selesai dah. Benda selesai dah, orang tak debat dah. Ataupun benda yang masih lagi dalam siasatan pun tak boleh didebatkan. Debat apa ni, debat politik. Kita jadi kerajaan, nak selesai masalah, kita ada agensi, ada jabatan, ada undang-undang. Kerajaan patut bertindak ikut agensi kerajaan. Yang dia ni nak berheret kaum-kaum ni jadi isu politik, saya rasa tak patut dilayan. Jadi oleh kerana dia ni tak ada kerja, saya layan apilah sikit-sikit. Kemudian tu dia timbul pasal Sulaifat. Sulaifat ada takat gambar dengan saya hari raya tu lah. Ni isu lain. Sulaifat ni dia tokek kepada prospek Suria. Dia masuk negara ni sebelum 2019. 2019 dia tubuh satu syarikat Prospek Suria Malaysia Sdn Bhd. Kemudian tu tubuh satu syarikat Prospek Suria Kedah. Buat JV dengan MBI untuk pelombongan REE. Dan dia plot lah satu kawasan di Bukit Enggang tu. Kawasan hak diplot oleh Prospek Suria ni belum di apa-apakan lagi. Masih darah lagi. Masih darah lagi. Masih suci. tak ada sentuh lagi. Pasal kecurian ni berlaku di luar kawasan diplot oleh Prospek Suria. Saya nak abang Prospek Suria ni. Tuduhan mereka ni berlaku di tempat yang Datuk Seri ni lah. Benda tadi tu. Depa tuduh hak berlaku kecurian ni adalah kawasan Prospek Suria. Tak betul. Prospek Suria tu tempat lain. Di luar. Ini yang dia tekan. Dia kata kecutuan Datuk Seri Tibat. Dahsyat lah dia orang ni. Dia tuduh seolah-olah Sulaifat ni lah curi. Yang curi, yang kena tangkap, yang kena denda, kena dakwa ni nama Ho Chu Ming, Cina Malaysia. Cina berasal dari Kuala Kerai, Kelantan. Yang Prospek Suria ni nama Sulaifat. Dia JV dengan MBI. Bila JV dengan MBI dia agensi kerajaan. Mana boleh pergi buat kerja mencuri-curi ni semua. Walaupun MBI ni pemegang permit ladang hutan kawasan tu, dia lantik satu syarikat lain, saya pun tak ingat nama dia, buat ladang hutan. Jadi JV pula dengan Prospek Suria untuk cari-cari REE ni di Kopartmen 12 juga. Kopartmen 12 ni luas dia 6,744 hektar. Kawasan kecurian REE tu luasnya 20 ekar saja. 20 ekar daripada 6,744 hektar. Tak sampai 0.001% pun. Jadi kawasan Prospek Suria di tempat lain. Prospek Suria ni proper kerja dia. Memang ada usaha sama yang proper. Sekarang ni tak berlaku apa-apa lagi pelombongan. Kerana dia belum dapat lesen melombong. Nak dapat lesen melombong kena EIA. Nak dapat EIA kena proses Jabatan Alas Sekitar. Jabatan Alas Sekitar nak proses EIA dia kena ada dasar kementerian. Dasar kementerian kata kementerian tidak menyokong apa-apa kegiatan pelombongan dalam tanah hutan simpan. Jadi EIA tak diproses. Jadi proses Suria beku itulah. Tak jadi apa lagi pasal mereka tak ada SOP. Kementerian pun tak keluar SOP. Jadi bila kecurian yang kedua tu berlaku, saya minta Datuk SUK atur lawatan. Saya SUK, timbalan-timbalan, pengarah VTG, pengarah hutan, pengarah JMG, polis, SPRM, banyak agensi naik sekali pergi tengok kawasan tu. Bila kita pergi teliti tengok Jabatan Hutan pun dah musnahkan semua struktur-struktur untuk pelombongan ni. Kita tengok kolam dia. Kolam ni kalau nak timbul kena pakai jentera berat. Berapa puluh jentera berat nak kena pakai nak timbul kolam-kolam tu. Dia kata tak apalah, kolam ni mungkin kalaulah akan ada kelulusan pada masa depan terhadap pelombongan REE, kolam ni boleh pakai balik. Kalaulah ada kelulusan. Tapi buat masa ni tak apa. Kita tunggu siasatan lanjut. Lepas tu kalau agensi yang mencadangkan supaya kolam ini dimusnahkan, maka kita akan kena buat perolehan sewa jentera pergi kambuh lah kolam-kolam tu. Ataupun saya tengok ni dia orang menyerang Datuk Seri ni sebenarnya hari ini baru, ni yang paling baru. Mereka dah serang Datuk Seri ni dah berkali-kali dah, macam-macam dimainkan. Ini adalah pembunuhan karakter Datuk Seri. Melemparkan tuduhan, melemparkan fitnah. Dan modus operandi ni dijalankan oleh 3 watak utama. Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution dan juga Rafizi Ramli. Plot ni
seingat saya berlaku waktu Tan Sri Khalid dulu, arwah Tan Sri Khalid dulu. Sama juga. Melemparkan tuduhan bermacam-macam kepada arwah Tan Sri Khalid. Sama. So, mesti ada sebab yang penting kenapa mereka nak jatuhkan Datuk Seri. Nak kata handsome tak adalah handsome sangat. Nak kata handsome kan? Apa sebab yang dia Sanusi. Apa sebab ni? Itulah saya pun duk tercari-cari tengok. Hebat sangat ke aku ni? Tapi popular dah sekarang. Saya seperti yang saya maklum di awal tadi, di Kedah tak ada isu untuk dibangkitkan. Ya. Dua. Satu REE, satu lagi track Lita Lumba. Jadi tak ada isu apa sebab kita memang daripada mula jadi kerajaan pun kita niat, kita hasrat, kita tak limatkan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan ADO, rakan-rakan wakil rakyat, ahli-ahli majlis, rakyat, pemegang jawatan dalam parti. Kita betul-betul datang ni untuk melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak akan terlibat dengan apa-apa walaupun kita miskin, walaupun kita tak ada duit, walaupun kita melarat sekalipun. Selama mana amanah ni diberi kepada kita, kita akan laksanakan sebaik mungkin. Apa yang rakyat benci, apa yang rakyat tak suka, yang menyebabkan parti-parti sebelum ni telah ditolak oleh rakyat, kita tak boleh ulang. Termasuklah sakau duit, termasuklah ambil kesempatan, termasuklah ambil apa-apa projek untuk diri, untuk rakan, untuk kawan. Sebab tu ada orang marah kot kat saya, tak tolong mereka. Saya kata, mampu pi. Hampa nak marah aku apa punya pasal. Selagi aku betul dengan Tuhan, aku akan jalan. Sebab tu saya tak ada kebimbangan apa-apa ni, Azri. Saya tak ada takut sikit pun. Saya nampak, kami ni semua nampak. Kami cakap apa? Sanusi boleh buat, pasal apa orang tak buat? Dulu kenapa orang tak buat? Sanusi boleh buat. Jadi hari ni, orang nampak kebenaran, keikhlasan. Cuma ni dia orang ni. Saya fikir, macam dia umur, pelaburan Kedah semua. Dia cemburu. Sebab hari ni dia rasa dia Perdana Menteri, dia sepatutnya popular. Tapi, dia terbalik. Sebab hari ni jadi Perdana Menteri hari ni, yang jadi Menteri Besar Kedah ni, lebih popular daripada dia. Oh, ya kah? Saya rasa, you kenal Datuk Seri, Anwar Ibrahim, you kenal. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Jadi that's why dia. Dan saya fikir ni saya just pendapat saya lah. Udin Pokar ni, Saifuddin Nasution ni, dia kalah pemilihan PKR. Dia kalah pilihan raya majoriti 13,000. Tapi dia dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai senator, sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang mana di bawah Menteri Dalam Negeri ni banyak agensi-agensi. Jadi bila dia serang Datuk Seri berkenaan REE ni, saya fikir, adakah ini agensi? Dia buatlah lagu mana pun, kalau timbul semua kebenaran timbul di permukaan, memang itulah hakikatnya. Kita tak terbabit, kita tak terlibat, mereka kita tak buat kepada tuduhan-tuduhan yang dipatut semata-mata fitnah. Jadi kalau kerahkan seluruh dunia ini untuk membongkarkan isu RE ini, apa yang timbul hanyalah kebenaran bahawa kita di pihak kerajaan negeri tidak terlibat dengan apa-apa kegiatan yang haram di sisi agama, yang salah di segi moral, kita tak ada buat. Jadi saya tak peduli sangat mereka nak serang isu RE ini, cuma bila timbul persoalan, sengaja dilontarkan persoalan di tengah orang ramai untuk menimbulkan persepsi bahawa nak orang percaya bahawa Sanusi ini memang tak betul lah. Jadi ada beberapa isu tu saya jawab lah juga. Dan saya jawab pun saya tak ada isu nak sembunyikan apa-apa. Apa yang boleh saya jawab. Apa yang ditanya tu saya tak tahu. Maklumat tu diperolehi daripada apa-apa agensi yang di bawah KDN yang sedang melakukan siasatan. Contohnya dituduh pihak-pihak ni terlibat dengan human trafficking kerana membawa masuk pekerja-pekerja asing. Itu bukan kerja kerajaan negeri, itu kerja agensi-agensi di bawah KDN. Jadi hang selesailah kerja hang. Hang jangan sangkutkan aku dengan human trafficking. Tapi kalau Datuk Seri ni penghalang mereka. Ada benda ni Datuk Seri. Datuk Seri kena cerita kat kami ni. Datuk Seri ada penghalang mereka. Ada sesuatu benda yang penting, yang besar, yang menghalang mereka. Sebab tu mereka serang bertubi-tubi daripada semua peringkat, semua arah. Mesti ada benda penting. Yang lebih besar pada tu, Azri, pada pandangan saya, ini baru peringkat teori yang saya rasa ada benarnya. Kerana
perebutan kepada REE ini adalah melibatkan kuasa-kuasa besar. Kalau kita tengok DAP menyerang Linas contohnya, Linas di Kuantan, di Gebeng lah. DAP menyerang Linas itu untuk menggagalkan, kerana Linas ni didakwa adalah proksi US, proses bahan mentah dari Australia dan menghasilkan REE. Tapi REE di Linas ni dikatakan hanya ada 15 unsur dan dia tidak dapat dipastikan sama ada dia non radioaktif ataupun radioaktif REE. Jadi yang ada di SIG di Kedah ni ialah non radioaktif REE dan dia ada 17 elemen. Jadi SIG punya reserve REE ni lebih besar dan lebih baik kualitinya. Dan perebutan ni telah berlaku begitu lama. Sebab tu China dan US ni telah mengetahui lebih dulu daripada kita. Mereka telah lama merancang. Kita saja yang lalai. Mereka tahu. Jadi bila yang mula tubuh dan memohoni prospek suria, kebetulan pengusaha dia daripada China, saya dipahamkan solar farm ni dari Hong Kong. Dari China lah yang backing dia ni. Kalau kita faham sikit lagi di China ada 2 company besar yang terlibat dalam REE ni. Satu Xiamen Tungsten ni, satu lagi ada satu company lain. Kita tak pasti Sulaiman ni adalah proksi daripada tycoon yang mana. Yang mana satu kita tak tahu sebab kita tak ada buat siasatan lanjut pasal itu. Beberapa kali dijemput kita ke China dan saya tak pergi. Saya kata bukan masalah dia dan saya bukan orangnya untuk dijemput terlibat dalam pergulatan raksasa besar yang menginginkan REE. Kerana REE ini telah diekstrak di Burma, di Kemboja, di beberapa negara lain. Masa itu mungkin kaedah pelaksanaannya belum begitu spesifik dan selamat. Berlakulah kerosakan muka bumi. Mungkin pada masa itu teknologi in situ leaching belum digunakan. Tapi kemudian tu berlaku perebutan US dan China. Kerana REE ini adalah komoditi utama dalam produk produk elektronik dan yang terakhir sekali REE adalah produk yang mustahak untuk menghasilkan bateri kepada kereta elektrik. Bateri yang dihasilkan yang mengandungi elemen REE ini dia tahan panas. Tahan panas ni bateri penting untuk tahan panas. Jadi siapa yang dapat menguasai reserve REE di dunia ni dia akan menguasai tenaga masa depan. Ada tiga perkara. Siapa yang menguasai 3 perkara ni pada masa ini, maka ekonomi pada masa depan akan berada pada tangan mereka. Yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga tenaga. Dan inilah sumber tenaga baru yang dikatakan akan meletakkan siapa yang menguasai REE ini akan menguasai dunia pada masa depan. Sebab itu bila Tuzi cakap pasal kuasa besar, 3 hari lepas seorang wakil NGO bagi tahu bahawa pihak Amerika Syarikat cuba campur tangan pada pilihan raya 6 negeri ni. Saya tak, ini kita bermain dengan teori, kita bukan nak fitnah. Tetapi kalau tengok kepada apa yang digerakkan oleh Papa Non ini, dia bersungguh-sungguh ni kerana dia ada tokeh dia. Semua orang tahu Tun Mahathir dah cakap lama dah. Dan bila keluar kenyataan US cuba campur tangan PRN 6 negeri ni dan mereka nak sangat Kedah, macam Datuk Seri cakap, ada 6 negeri pilihan raya yang dia pergi duduk serang Kedah aja, negeri lain tak ada pilihan raya lah. Jadi nampak jelas apa sebenarnya yang sedang dirancangkan Datuk Seri. Oh dahsyat Datuk Seri, kepada yang lain. Ya. Kalau anak Kedah tak pertahankan Sanusi ni bukan sebab dia Sanusi, tapi sebab dia nak jaga harta yang sangat bernilai untuk masa depan anak Kedah. Ingat tu. Ini bernilai tu Sri, bukan sikit-sikit. Kalau bab makanan pun Kedah juga. Jadi saya lepas pada lawatan ke Tapak tu, bersama semua agensi dan jabatan ni, saya balik, saya buat satu keputusan dalam corak exco, angkat satu paper, bekukan semua aktiviti berkaitan dengan REE. Permohonan ke, proses ke, SOP beku sehingga jawatankuasa yang ditubuhkan dalam corak exco, SS, you lead satu jawatankuasa bagaimana SOP
Kita nak betul-betul nak pastikan REE ni akan jadi hasil utama negeri pada masa depan dan macam mana kita nak kontrol bahan ni. Jadi Datuk Seri SS telah menubuhkan satu pasukan, melibatkan semua agensi, nak bina satu SOP. Hampa mainlah lagu mana, hampa mohonlah lagu mana pun, permohonan boleh diluluskan, tetapi hasil ni wajib menjadi hasil utama bagi rakyat negeri ni. SOP itu sedang dibina sekarang ni. Sebab itu kita bekukan semua aktiviti berkenaan dengan REE. Jadi mungkin inilah menimbulkan rasa geram ke, rasa marah ke apa. That's why. Sebab itu dia kena bunuh you. You penghalang. Dia tuduh macam-macam. Biadab lah, ini tak cakap dah. Saya cakap. Sanusi ni silap dia satu je. Dia tak cakap bahasa pemimpin. Sebab itu dia adalah Sanusi. Dia bercakap sebagai orang Kedah. Yang mana hari ni orang nak biasa, dia cakap biasa. Itu je. Orang Kedah begitulah. Tapi dia orang ni bunuhlah kereta you. Tapi jelas kita dah nampak dah. Anak-anak Kedah, ini aset yang sangat bernilai. Jangan main-main. Tapi kalau you tombang, Datuk Seri, kalau you tombang, seronok lah mereka. Seronok lah. Sangat seronok lah. Saya ada 2-3 bom yang saya tak akan dedahkan malam ini. Walaupun saya dah lontarkan sedikit Rizal Khalid dengan Anwar. Masa itu Anwar masih lagi MP Position. Dia jawab dalam TV kemarin, dia kata tuanku jemput dia mai. Saya duk melengur untuk apalah kaitan MP Position. Apa urusan dengan tuanku kan. Saya rasa tuanku ni tidaklah begitu open sangat sampai MP boleh bawa tokai-tokai main melawat kan. Betul? Saya ada linknya. Nanti saya akan dedahkan kemudian. Saya pernah ada company yang telah membuka pejabat di Alostar. Bila saya sebut Rizal Khalid, mereka turunkan signboard. Jadi buat apa hang turun signboard kalau hang tak ada nak sembunyikan apa-apa? Dah buka company dah? Buka company, dah buka office. Hari saya sebut Rizal Khalid dengan Anwar tu, besok tu signboard turun. Turun buat apa kalau kita tak buat salah apa? Saya begini ya, Azri. Siapa nak mohon, siapa nak melabur, siapa nak apa, semua boleh di Kedah ni. Mailah. Janji saya, kalau kamu ada perkara, kamu ada modal untuk ditanam di sini, kalau boleh kamu melabur tu, kamu dapat pendapatan. Tapi kekayaan negeri ni akan balik kepada rakyat negeri ni. Tak boleh kamu 5-6 orang yang ada company, kamu ada hubungan yang baik dengan para pemimpin, ada akses yang baik, kamu jadi kaya hasil daripada hasil bumi negeri Kedah. Saya tak akan benarkan itu berlaku. Apa boleh main mohon, saya boleh luluskan, saya boleh benarkan, tetapi kamu hanya akan dapat apa yang kamu patut dapat. Tak boleh heret kekayaan ni yang patutnya dari Tak boleh. Hak rakyat negeri ni kita akan kembalikan kepada rakyat negeri ni. Kalau kawasan tu kamu mohon terlalu besar, saya akan rincik bagi kamu dapat kecil sudahlah. Saya duk tengok kawasan yang mereka curi tu 20 hektar. Kalau 20 hektar lagu ni punya kegiatan, jadi tak payahlah minta sampai ribu-ribu hektar, ribu-ribu hektar buat apa? Ambil kecil sudahlah. Saya boleh buka kepada orang lain. Saya kata kalau 7-8 company beroperasi di kawasan yang sama, saya boleh tengok company mana yang tipu saya. Kalau satu company, dia buat lagu mana, kita tak tahu dia tipu ke tak. Tapi kalau ada 7-8 company, kita boleh buat bandingan. Pasal apa? Dia ni banyak lebih. Pasal apa ni hasil dia sikit. Tentu dia mencuri. Jadi tuan-tuan, kita nak tak berlaku monopoli dan saya boleh buat pembandingan siapa yang lebih baik ya. Datuk Sri, hari ini juga boleh buat senjata tu Sri. Senjata? Itu strategi ya. Bukan Sri. Kita rakyat kita ni kadang-kadang bila berkenaan dengan geopolitik negara luar ni tak ambil kisah. Tetapi bila timbul isu hari ini, dan itu menjadi satu perkara yang besar. Kenapa yang diorang beria-ria nak sangat sampai menyerang bertubi-tubi. Tapi Datuk Seri pun cakap lah. Bila Datuk Seri cakap Anwar bawa kawan dia. Rizal Khalid pergi jumpa. Tapi Saifuddin Nasution kata bukan bincang hari ini. Tapi dia tak ada perjumpaan tu kan. Ni nak habaq kat Saifuddin. Saya tiap-tiap minggu jumpa Tuanku Sultan. Itu sajalah. Bagi dia clue. Bagi dia clue sikit. Bagi dia hint kan. Macam mana saya beritahu. Saya tiap-tiap hari Selasa saya menghadap Tuanku 2 jam, kadang-kadang 2 jam setengah. Paling singkat 1 jam setengah. Kami bercerita tentang pentadbiran negeri,
perkembangan negeri, pergerakan ekonomi, keadaan semasa rakyat, keadaan kehidupan rakyat di negeri ni. Kita sembang dengan Tuanku Tengku sangat open dan baginda sangat prihatin nak pastikan rakyat betul-betul dijaga, jaga orang miskin, jaga orang susah, pergi melawat. Dia pesan, Tuanku pesan kat saya tiap-tiap kali jumpa, pergi tengok orang susah, pastikan negeri ni jadi tempat yang mereka boleh duduk. Pergi tengok betul-betul, jangan berlaku pembolotan projek. Tuanku pesan tiap-tiap minggu. Jadi itulah jadi pedoman saya. Yang perlu saya tahu, Tuanku akan beritahu saya. Yang perlu tak perlu saya tahu, saya pun tak tanya. Dan yang perlu saya maklum pada Tuanku, saya semua maklum pada Tuanku, apa petik Tuanku pada minggu ni ada pergerakan ni. Saya akan semua maklum. Tuanku akan pertimbang, Tuanku bagi nasihat kepada saya. Jadi saya berpandukan kepada semua maklumat yang saya ada daripada agensi, daripada jabatan, daripada kawan-kawan, daripada ahli pemain industri. Semua ni memberi input kepada saya untuk saya buat apa-apa keputusan dan pendirian. Dan saya bila saya sebut sesuatu tu, saya ada asas yang kukuh. Mereka memang berhasrat untuk itu dan ada perubahan syarikat, dah buat macam-macam lah. Jadi janganlah saya cerita banyak sangat. Tapi turun sembok tu kelakar tu sih. Turun sembok tu memang kelakar lah. Turun. Sembok turun. Sembok memang kelakar. Kalau kita tak salah, tak yalah turun. Saya kata tak apa, pergi naik balik lah sembok tu. Saya tak buat apa kalau dah buat, nak buat bisnes apa semua tak salah. Saya kata tak ada. Kedah ni terbuka untuk semua orang. Boleh main berniaga di sini. Janji. Kita ada seminggu lagi, pilihan raya 6 negeri tu sih. Seminggu ni kita tengok Anwar umur macam-macam. Termasuklah dia turun ke Jeneri semalam dengan belagak dengan angkor. Dia menteri besar, dia bukan Perdana Menteri, boleh naik helikopter. Jadi sifat angkuh, riak, bongkak Anwar ni, saya fikir minggu ni saja dia akan bagi macam-macam. Tapi minggu depan saya jangka dia akan bertindak lebih agresif. Because why? Because rakyat tak bersama dengan dia. Dia kata saya sakit hati dia naik helikopter. Saya tak ada komen apa pun. Sepatah pun saya tak kata apa. Tiba-tiba hari ni keluar, itu helikopter Jabatan Perdana Menteri boleh naik. Yang kau sakit hati, kenapa? Dia tanya. Siapa sakit hati kat hang? Saya tak kata apa pun. Tak kata apa pun. Hasil nak cerita buruk lawan lintak tu kes ni ya. Tak ada siapa kata apa pada dia duduk tepih lintak kan. Tepih apa lintak bukan pandang hang pun. Tu lah buruk pandang lawan lintak tu. Tapi teruklah. Sangat teruklah. Tapi seminggu ni saya jangka tadi saya cakap juga. Minggu ni dia bagi macam-macam dia bagi. Sebab saya yakin minggu depan ni dia akan bertindak lebih agresif. Because dia nak kalah dah ni. Saya harap rakan-rakan di Selangor follow up lagi lah dengan isu-isu di Selangor. Saya rasa kalau ekor mereka berguluman tahi, tak payahlah datang sini berkokok berdegar-degar. Pergilah cuci tahi di ekor hampa di Selangor tu. Saya sebut apa bendanya dia pun sepak sangat kan noh. Terus nak saman kata. Nak saman saya kata saya whistleblower. Pada satu isu besar yang melibatkan kepentingan orang ramai di satu negeri yang dikatakan begitu maju dan membangun. Jadi tak patutlah sebuah madani kerajaan bertamadun buat kerjaan tak betul. Bila cek tengok betul-betul. Takkan whistleblower nak kena saman semua. Dan ada orang bawa mic kat saya Azri bertimur-timur file berkenaan kes tu. Saya kata saya sebut sikit je dia punya sinopsis saja. Itu pun tak habis lagi. Tak habis lagi. Saya rasa orang-orang di Selangor boleh follow up lagi lah kes itu. Kalau dia sini berkokok sana tengoklah taik dia apa. Dr. Selangor ni pun saya yakin insya-Allah dia tengok malam ni pun ramai anak-anak Selangor akan buat perubahan Selangor baru tu sih. Saya yakin itu pasal dia orang takut sangat. Saya dapat maklumat rakan-rakan saya banyaklah yang sampai kepada saya ni pun jaga keselamatan diri, hakkan pergerakan. Mungkinlah kerana mereka dah gagal dalam berbagai strategi ni. Mungkinlah ada orang tengah terdesak, tengah sesak ni buat apa-apa sabotaj kan. Bukanlah nak tuduh berlaku itu, tapi tetap langkah berjaga-jaga kena diambil. Kadang dia atok apa-apa cerita yang tak betul kan yang tak sempat kita nak jawab. Saya rasa Allah Ta'ala akan melindungi saya lah atas landasan kebenaran yang saya berdiri ni. Kalau satu dunia ni berhimpun untuk kenalkan saya, Allah tak izinlah. Kalau mereka jahat dan Allah izinkan, akan berlaku apa yang mereka rancang tu. Saya rasa ada kebaikan lah. Saya serah lah
benda-benda yang di luar kawalan saya, di luar keupayaan saya ni kepada Allah Subhanahu Taala untuk melindungi saya, melindungi rakyat negeri Kedah, melindungi rakyat Malaysia daripada kejahatan-kejahatan yang boleh datang pada bila-bila masa ni. Saya pun saya harap mereka pun beringatlah tentang Allah Subhanahu Taala yang melarang kerja-kerja jahat ni. Kalau mereka nak gagah nak pi juga, nak jaga kuasa mereka, nak kekalkan kuasa di persekutuan. Saya rasa yang saya yakin sangat-sangat mereka takut PRN ni berlaku perubahan di 6 negeri ni dan menyebabkan rakan-rakan ahli parlimen lari pada mereka dan kuasa ni Madanon ni jatuh. Madanon jatuh ni akan mengakibatkan kuasa-kuasa besar yang memelihara mereka itu unhappy, tak gembira lah kerana agenda mereka belum selesai saya fikir. Sebab itulah mereka bersungguh-sungguh membunuh seorang budak kampung lah. Budak kampung tu, hulu punya kampung. Cakap pun tak melai kan lah, cakap kampung ya. Jadi MB pun cakap kampung ya. Saya kata ini bahasa saya cakap yang rakyat saya mudah faham, masyarakat boleh terima. Dia kata ini bukan bahasa pemimpin, bukan bahasa diplomatik. Dia kata pemimpin yang ada sikap diplomatik tapi kerja macam makuk hayun baik tak payah. Cakap mulut-mulut kan lah. Dengar suara, dengar sedap ya. Bahasa bombastik tapi kerja macam makuk hayun tak payahlah. Itu bukannya ciri-ciri pemimpin yang diperlukan pada masa ini. Itu zaman bangsawan dulu mungkin. Mereka nak macam tu kan noh. Siapa yang kemas, siapa yang handsome, cucuk-cucuk muka berbotok lah bagi terik ni apa semua. Itu zaman bangsawan. Dia nak jadi K-pop. Saya rasa masyarakat sekarang tidak perlukan itu. Dunia yang begitu pantas, begitu sophisticated ini mesti ditangani secara telus, secara orang nampak lah. Yang rakyat tak boleh nampak, kita kena habaq apa yang bakal terjadi. Di sini ada bahaya ni, di sini ada bahaya ni. Dan saya cakap terus terang je. Saya tak nak sembunyi apa nak buat apa siapa. Hampa nak marah kat aku. Saya keluar daripada kelompok yang dikatakan elit pemimpin, elit politik yang boleh jadi pemimpin tu, dia punya package dia mesti macam ini. Saya kata saya tak perlu berada di situ. Buat apa kalau ada package tu tapi kerja hampa hanya buntut orang lain. Saya tak mau. Nak ikut buntut orang lain tapi hampa ada package tapi tak guna untuk orang lain, tak payahlah. Tapi Datuk Sri, bila Datuk Sri cerita ni kan, kepada yang tengok live ni dia bukan saja berkisar tentang politik dalam negara, bukan dia bukan tentang pilihan raya parti A lawan parti B, bukan. Dia lebih besar daripada itu. Sebab rimau, dia lebih besar daripada itu sebab dia melibatkan dengan negara luar. Apa yang Muhammad Sanusi bagi tahu tadi, dia melibatkan dengan negara luar, kepentingan pihak-pihak tertentu ke atas negara kita. Jadi yang ini rakyat Malaysia kena jelas. Terus bukan pasal parti saja. Saya sebut banyak kali dah Hazri. Jadi seorang Perdana Menteri tidak boleh ada hati koyak, hati tisu yang mudah koyak. Pasal bukanlah menghadapi Sanusi seorang. Perdana Menteri kena menghadapi semua perkara-perkara yang boleh mempengaruhi dia. Mempengaruhi keputusan dia. Yang paling mustahil ialah dasar luar. Dan dasar luar negara lain kepada kita. Tu Perdana Menteri. Apa dasar luar kepada negara kita kepada isu-isu semasa. Boleh mendatangkan tindak balas ataupun kesan kepada negara. Begitu juga dasar luar negara lain kepada kita. Apa yang dasar luar macam US, CIA, NED, semua proksi-proksi US ni. Dia akan cuba sedaya upaya untuk menguasai dasar luar dan dasar dalam negara kita. Ini penting untuk rakyat tahu. Dan mereka menguasai melalui orang Melayu. Yang mereka tanam bukan tanam kemarin. Tanam dulu. Lama dah. Sekarang ni mereka nak petik buah tu. Mereka nak memetik buah tu. Ingat Kemasukan agensi-agensi ni bukan simple. Dia masuk melalui Singapura, masuk melalui jalan darat, ada orang tidak berada di sini tapi tidak dikesan keluar, tidak dikesan masuk. Semua tu sedang berlaku dalam negara kita. Jadi Perdana Menteri, dia kena alert semua benda ni nak menghadapinya bukanlah.
Janganlah bagi fokus pada Sanusi. Sanusi bukanlah satu ancaman daripada kuasa asing. Sanusi ni sedang bekerja untuk rakyat negeri Kedah bangkit semula saja. Ya. Saya ni bekerja untuk rakyat negeri saya. Saya menteri besar. Saya bukan boleh turut kerajaan persekutuan apa persekutuan nak, saya kena impose kepada negeri saya. Tak boleh. Saya angkat sumpah di depan Tuanku Sultan untuk jaga kepentingan negeri dan rakyat negeri ni. Bukan jaga kepentingan hampa. Hampa punya pasal lah hampa nak jadi apa pun. Saya bercakap lagu mana pun, kasar kah, halus kah, lembut kah, keras kah. Saya nak hampa dengar apa ke rakyat negeri Kedah ni nak. Apa yang kami nak kepada negeri kami ni. Kerana kami ni adalah anggota persekutuan. Anggota persekutuan yang telah menandatangani perjanjian bersetuju menyertai Malaysia dan kami serahkan kuasa-kuasa yang hampa ada di persekutuan tu asalnya negeri punya. Kami serahkan hampa, hampa kendalikan. Janganlah hampa guna balik kuasa tu tekan negeri kami. Tak boleh. Tok Sri, kalau dia tu ada betul ada numbers, ada majoriti, tak apa. Dia belagak, dia rasa macam dia ada numbers. Allah, zalim, dendam, zalim, khianat. Jadi saya jadi dakwa di bawah tahasutan ada dua. Jadi saya tak boleh nak ulang dua-dua tu. Lagi kenal lagi. Tapi saya rasa rakyat nampak lah. Cuma saya nak minta tolong dengan yang tengok ni. Ada TikTok kita ada 59,000 Kita kena bantu sebarkan kenyataan daripada Sanusi. Yang Amat Menteri Besar Kedah Sanusi. Sebab apa? Dia mempunyai ruang untuk bagi penerangan yang betul-betul tipis. Kecil. Sebab media utama dah langsung tak keluar cerita dia. Cerita buruk. Dulu RTM duk ikut saya semua adalah RTM lah pada main bacak merah depa duk ambil bang. Lo ni tak boleh lah diharamkan. Diharamkan kita walabot ni kena bantu Hero Malaya kita ni sebarkan cerita fakta biar rakyat nampak. Kalau tengok daripada media memang tak ada lah, semua tak menyebelahi Sanusi. Gambar datang hari raya pun dia orang keluarkan tunjuk konspirasi. Allah. Teruklah, teruk. Tok Sri. saya bila Tok Sri cakap pasal The Greater Kedah saya tu terbayang. Because The Greater Kedah ni satu benda yang saya nampak memang besar impact. Terutama bila nak buat lapangan terbang kargo tu. Dan Tok Sri cakap tu betul. Belah barat ni dia maju dah. Yang belah sini ni lah. Yeah. Siapa nak bangun kan? Selama ni dah berapa puluh tahun dah. Sampai bila? Bila you cakap macam tu, cakap, ui betul lah, memang gempak lah. Dan dia bagi sampai ke Perlis. Memang saya dapat bayang lah benda ni. Sebab mana-mana pun tempat, bila ada pembangunan tu, rakyat dapat mengubah kehidupan lah. Peluang pekerjaan banyak kan. Ini perkara yang besar. Pasal KSP tu komponennya bukan saja airport kargo dan kegiatan-kegiatan dalam tu. Dia melibatkan jajaran jalan baru. Ada highway. Ada lingkaran perhubungan baru yang akan membangunkan kawasan-kawasan di kawasan tengah dan kawasan timur Kedah. Inilah dia orang jealous sangat ni. Dan bila membangun, orang Melayu tu dapat manfaat, orang Cina, orang India semua pun dapat manfaat. Ya, dapat semua orang. Semua bukan dapat. Saya nak menepihkan sesiapa. Kalau semua orang menjadi senang, maka akan mengurangkan kepayahan-kepayahan orang lain. Jadi bagilah kesenangan kepada semua orang, lebarkan kebaikan-kebaikan ni. Kongsilah kekayaan ni secara saksama. Betul. Semua ni akan mengindahkan dunia yang kita diami. Janganlah dibuat sekatan-sekatan. Pasal lambat laun semua ni akan bangkit menentang. Kalau orang dah nampak kebenaran tapi kamu duduk letak blokis ni blokis sana, last kali semua orang akan menentang. Saya ada tengok budak-budak pun angkat tangan macam tu dah sekarang ni. Saya tak ada racun orang tau. Sekali angkat tangan, nak screenshot. Okey, terima kasih. Semua orang angkat tangan. Sampai anak-anak kecil pun. Bukan hasil hasutan saya, mereka bersama untuk memperjuangkan apa yang kita bawa untuk negeri Kedah ni. Dan saya hajaklah menteri-menteri besar lain yang sayang kepada negeri masing-masing bercakap bagi pihak negeri masing-masing. Janganlah jadi ikut buntut mereka aja. Bukanlah nak menyusahkan kerja persekutuan, tapi persekutuan bekerja dalam petak dia. Kita bekerja dalam petak kita. Betul. Apa yang perlu kepada kerjasama persekutuan kena bagilah. Betul. Pasal semua yang ada di persekutuan tu adalah pemberian daripada negeri-negeri. Betul. Dan cukai apapun berlaku di negeri ni, yang kutip cukai tu persekutuan.
Jadi yang hampa kedekut sangat dengan Kedah ni pasal apa? Tak, ni kata tak adil ni. Dia tak adil. Tak adil. Dia tak adil. Tak adil. Saya betul-betul fikir balik, dia ni betul lah dia. Tapi saya ingat ni dah Ogos dah Tok Sri. Ogos dah sampai dah masa dia. Ya, ya. Dah sampai dah. Tapi mengenali Anwar Ibrahim Tok Sri dia ni orang yang tak mudah berputus asa. Mengenali Anwar Ibrahim. Jadi Ya. dia tahu dah kalah dah ni. Dia tahu dah ni 6-0 ni, insya-Allah 6-0 ni. InsyaAllah 6-0. Dan saya nampak dia akan lebih dahsyat lah. Dia punya colour akan keluar. Colour dia akan keluar, kereta dia Hari nampak lah dia punya koyak tu. Semua koyak lah. Rafizi koyak, Saifuddin koyak, apa ni, Nik Nazmi koyak. Nik Nazmi pun kemarin ya saya baca dia kata, oh isu RE tak selesai lagi, selesaikan dulu skandal apa semua. Saya kata mana ada skandal apa? Ya hang Menteri Sumber Asli, hang bertanggungjawab kepada semua hutan. Ada 59 lagi lombong haram RE. Hang tak ambil tindakan apa pun, hang duk fokus di Kedah ni satu saja. Negeri Sembilan. Hang ni apa dia? Negeri Sembilan pun ada juga. Kecoh Negeri lah. Sembilan pun ada. Awak hang duk diam je. Because Sanusi. Itulah, saya pun duk heran pasal apa tiba aku seorang. Orang lain berlambak lagi. Tapi tak ada 59 lagi lombong haram. Kami ni ramai lah. Kami ni bersama dengan Sanusi. Kami ni semua Sanusi. Saya cakap kami ni semua Sanusi. Selagi mana Datuk Sri ada ni, sebab kita tahu yang benar. Allah bagi kelebihan ni untuk kita orang ni nampak siapa yang benar. Jadi kami nampak Datuk Sri ni, Sanusi ni benar. Dia buat apa yang orang tak buat. Jadi kita sokong lah. Dan bukan saja untuk orang Kedah. Terima kasih. Sanusi ni bukan untuk orang Kedah je tau. Orang Kedah jangan ingat Sanusi ni untuk orang Kedah je. Semua negeri sekarang ni, Sanusi ni kami punya. Oh. Orang Kedah jangan ingat orang Kedah punya aja. Orang lain pun nak juga. Sebab apa? Sebab ini berjuang bukan untuk Kedah tapi untuk negara ni, untuk orang Melayu, untuk orang Cina, orang India, semua. Ya. Di Kedah ni semua orang hidup harmoni lah, tak ada gangguan berdasarkan kaum, berdasarkan agama, tak ada, semua kita hidup harmoni saja. Tapi jangan buat yang menjolok mata kan. Kita buat ni semua dasar-dasar yang boleh mendatangkan kebaikan kepada semua orang. Yang melampau ni Lingua Eng yang saya tengok lebih-lebih ni. Ya, ada cucuk orang dia cakap Cina kita tak faham. Kita cakap Melayu 24 jam. Dia sekejap cakap Melayu, sekejap cakap Cina, dah benar tak faham apa dia kata, kita benar tahu. Yang saya faham Sanusi. Ini saya faham lah. Dia dengan bapak dia samalah. Tan Sri. Anak Tan Sri tu. Alah banyak tanah kuih kita baru lulusnya dia tak tahu. Dia tak ambil tahu. Dia cakap itu lobo kuih satu saja. Tapi lulusnya ada 8 dia pun tak ambil tahu. Anak Tan Sri, luar mau lu kasih lu tahu lah. Ada banyak tanah kuih balu kita sudah lulus. Jadi cuba cakap dengan masyarakat Cina. Sanusi telah meluluskan 8 tapak kuih. Kau cakap kalau dia berani. Tak berani. Dia akan cakap benda-benda macam tu. Dia cakap satu yang roboh tu lah. Roboh tu pun kecil ya, duk mengganggu lalu lintas. Lepas tu kita dah ganti. Seberang jalan belah sana besar. Projek kereta api, double track tu ganti besar. Ni tapak asal. Lepas tu dah demolish tapi dibuat balik kecil. Dia kata sebelum menjadi besar kena dirobohkan, dah dibuat ganti. Itu saja model dia. Yang bagi barunya 8 dia tak pernah sebut. Anak Tan Sri, kalau lu berani ya, lu pergi Penang sana, lu cakap Sanusi ada lulus 8 tabak balu kuih. Lu lah berani ya? Dozi, terima kasih lah bagi ruang untuk saya. Terima kasih banyak-banyak lah kan. Okey, insyaAllah kalau ada apa-apa lagi saya harap kita dapat. Saya banyak kalau nak minta, terutama kita tak ulas lagi berkenaan dengan bila Datuk Sri cakap pasal Sultan Kedah ni 1000 tahun lagi dah ada dah. Oh, itu hebatnya. Hebat lo. Hebat. Ini hebat lah. Itu pun pada saya rakyat perlu tahu, kita nak tahu. Ya. Hebatnya. Kena tahu sejarah asal-usul negeri, kehebatan keagungan negeri Kedah Darul Aman yang akan kita berjelma akan semula melalui The Greater Kedah ni. Ini yang marah. Tak apa, tunggu kita akan usaha. Kalau tak jadi zaman saya, mungkin jadi zaman anak saya atau zaman cucu saya. Tak mungkin semua jadi semuanya di zaman saya. Macam Papanon juga. Tapi Datuk Sri akan ubahnya.
Ya, insya-Allah. Saya selalu cakap, setiap generasi berhutang dengan generasi. Bapa kita berhutang dengan kita berhutang dengan anak kita. So kita kena selesaikan Ya. amanah ni. InsyaAllah tu sih, InsyaAllah, insyaAllah. Doakan yang terbaik untuk Kedah Darul Aman dan semua rakyat Malaysia. PRN ni, PN akan menang negeri insyaAllah. PN tetap best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Zee, terima kasih. Hero Malaya kita, tu dah dia Hero Malaya Ada program ni, ada ceramah dekat mana ni Allah, hebat. Alhamdulillah, itu dia. Terima kasih